sifat sudut pelengkap, sudut penggenap, dan sudut konjugat. Apa lagi sifatnya nih? Pertama kita lihat sifat sudut pelengkap. Hasil tambah dua sudut itu ialah sentiasa 90 darjah. Maka dua sudut itu disebut sebagai sudut pelengkap antara satu sama lain. Itu yang pertama, sifat sudut. Yang kita sebut sebagai sudut pelengkap. Sudut pelengkap nilainya mesti 90 darjah. Contoh sudut ini. 43.94 darjah tambah 46.06 darjah. Bila ditambah nilainya dua sudut ini ke tiga sudut ke kalau ditambah jadi 90, sifat sudut itu dipanggil sebagai sudut pelengkap. Itu sudut pelengkap. Kita cuba lihat pula apa dia sudut penggenap. Hasil tambah dua sudut itu ialah 180. Sentiasa 180. Tak boleh. Yang lain. Maka dua sudut itu sebagai sudut penggenap antara satu sama lain. Antara tadi. Tadi kalau ditambah 90, dia dipanggil sebagai sudut pelengkap. Yang kalau ditambah dua sudut ini nilainya 180, dia dipanggil sebagai sudut penggenap. Macam mana? Cuba lihat sudut ini. 107.07 ditambah dengan 72.93. Nilainya 180. Jadi, maka ini disebut sudut antara dua ini dipanggil sebagai sudut pelengkap. Okey, kita lihat seterusnya. Sudut apa dia? Yang kita nak perhatikan seterusnya ialah hasil tambah dua sudut itu ialah sentiasa 360 darjah. Maka dua-dua sudut itu sebagai sudut konjugat antara satu sama lain. Bila dua sudut ini ditambah, nilainya 360, ia dipanggil sebagai sudut konjugat antara satu sama lain. Okey, saya ulang sekali lagi. Kalau ditambah dua sudut itu, nilainya 90, ia dipanggil sebagai sudut pelengkap. Kalau dua sudut itu ditambah, nilainya 180, ia dipanggil sudut penggenap. Dan bila kita tambah dua sudut itu, nilainya 360, ia dipanggil sebagai sudut konjugat. Selesaikan masalah sudut. Jadi kita perhatikan dalam rajah ini. Dalam rajah di sebelah, P sama dengan 54 darjah. P dan 50. Okey, kita ulang. Dalam rajah di sebelah, P dan 54 ialah sudut penggenap. Itu kita ingat. Yang kedua, diberi P dan Q ialah sudut penggenap. Dan sudut konjugat bagi R ialah 360. Hitungkan nilai P, Q, R, dan S. Okey, apa yang kita nak perhatikan? P dan Q ialah sudut pelengkap. Dan diberi P dan Q ialah sudut penggenap. Itu ada dua, pelengkap dan penggenap. Dan sudut konjugat bagi R ialah 260. Kita nak cari nilai P, Q, R, dan S. Okey, bagaimana kita nak gunakan sifat-sifat tadi untuk selesaikan masalah ini? Masih ada sudut lagi, kita boleh lihat lagi sudutnya. Okey, cuba tengok. P tambah 54 sama dengan 90. Kenapa? Sebab dia sebut tadi sudut pelengkap. Bila dua sudut itu ditambah nilainya 90. Pelengkap mesti nilainya 90. Jadi kita boleh dapat nilai P bila bawa ke sebelah. P bawa sebelah positif, bawa sebelah jadi negatif. 90 tolak 54 dapat 36. Okey, selesai satu. Kita dapat P 90. Yang kita sebut tadi P dan Q ialah penggenap. Maknanya dua sudut ini kalau ditambah nilainya mesti 180 penggenap. P tambah Q sama dengan 180. Yang P tadi kita dapat 36. Jadi 36 tambah Q sama dengan 180. Jadi bawa ke sebelah 36 tu kita akan dapat Q sama dengan 144. Okey, kita perhatikan lagi apa dia punya cerita. Sudut konjugat bagi R ialah 260. Pelengkap kan 360. Jadi maknanya R tambah 260. Ni bahasanya. Sudut konjugat bagi R ialah 260. Jadi maknanya R tambah 260 sama dengan 360. Kenapa? Sudut konjugat itu nilainya 360.
40. Jadi bila kita buat yang ini tambah, bawa sebelah jadi tolak 360, tolak 260, kita akan dapat 100. Jadi yang dia mau P sudah dapat, Q sudah dapat, R sudah dapat, S kita tak dapat. Kita carilah. S tambah 100 tu daripada mana tadi? Iaitu kita dapat nilai R. 144. Mana dia dapat 144? Macam mana kita dapat 144? Itu nilai Q. 36 nilai R. Dan 54 tu sudut yang sudah dibagi. Sama dengan 364, satu putaran lengkap ni. Semua gabung ni, satu ni, semua gabung. Jadi bila kita tambah semua ni, dia akan dapat S sama dengan 334. Tambah bawa sebelah, jadi tolak 360 tolak 334, kita akan dapat 26 darjah. Jadi itulah yang kita dapat gunakan untuk mencari nilai-nilai sudut itu dengan melihat dan berpandu kepada sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Pastinya matematik itu mudah. Kita jumpa lagi.